buang itu bidangan, harus kau renungkan. Andai kau beroleh bahagia, ingat itu bukan untuk selamanya. Andai kau dalam sengsara, ingat itu bukan untuk selamanya. Hidup ini sementara. Hidup ini sementara. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kembali bersiaran kita waktu ini untuk slot pertama, menerusi aspirasi. Setiap Isnin kita akan bersama menerusi Pesona di Zahra untuk bersama dengan sahabat pendengar. Dan Alhamdulillah seperti biasa, hari ini kita bersama sekali lagi Ustaz Muhammad Abdul Alamin di Konti Iki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat-sihat orang tuik katanya. Alhamdulillah. Masya-Allah. Tapi Alhamdulillah bersama dengan Ustaz hari ini kita berkongsi lagi Ustaz kan untuk tajuk Asmaul Husna penyelesaian masalah keluarga. Itu memang kita punya silibus dan Alhamdulillah hari ini Ustaz bawakan nama Allah SWT Al-Mu'id untuk perkongsian kita. Mungkin awal ni kita berikan sedikit mukadimahnya Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa walah. Alhamdulillah Allah dijikayati. Seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Dan untuk anda yang sedang menonton kita di FB dan TV IKIM, mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ni dapat kita menyambung kembali perkongsian kita dalam Asmaul Husna penyelesaian masalah keluarga, dan kita kongsikan pada hari ini nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'id, iaitu Allah yang mengulang kembali. Okey, surah rujukan kita adalah surah Rum ayat 27. Allah Subhanahu wa taala menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Dan dialah Allah yang telah memulakan sesuatu kejadian kemudian mengulangnya kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut Allah Subhanahu wa taala menciptakan, maknanya kejadian-kejadian kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulangnya kembali. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali di sini ada beberapa maksud. Antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali kehidupan kita nanti selepas mati. Jadi kalau kita hari ini meninggal, dia bukan habis ditanam menjadi tanah di bawah bumi itu semata-mata, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali seperti mana kita hidup begini. Cuma alamnya berbeza. Jadi yu'iduhu al-mu'id, Allah Subhanahu wa taala tafsiran yang pertama adalah Allah menghidupkan kita kembali. Dan tujuannya apa? Untuk liyadziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati bil qist. Allah untuk membalas manusia yang beriman dan beramal soleh dengan seadil-adilnya. Jadi maknanya dihidupkan kita kembali ini untuk Allah Subhanahu wa taala adili bagi orang-orang yang berbuat baik. Kadang-kadang kita berbuat baik, kita rasa kita buat baik tapi orang buat jahat kat kita. Jadi ayat ini mengingatkan kita jangan putus asa untuk berbuat baik, sebab berbuat baik pasti Allah Subhanahu wa taala akan balas kita dengan perbuatan yang baik juga. Allah yang akan balas. Allah yang akan balas. Jangan berharap pada manusia. Okey, tafsiran yang kedua mengenai yu'iduhu, Allah kembalikan kepada fitrah asal kita.
Allah Subhanahu wa taala boleh yabda'ul khalq. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu kemudian mengembalikan kita setelah kita ni hidup. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, kita daripada kecil kita hidup seperti fitrah, seperti kain putih kata Nabi SAW. Kemudian kita dicorakkan oleh ibu kita, ayah kita, dan apabila kita dewasa, kita mencorakkan hidup kita sendiri. Jadi bayangkan, hidup kita ni seperti kain putih. Mula-mula mak ayah tolong corakkan, dan mak ayah corakkan tentu yang terbaik. Mana ada mak ayah nak corakkan anak yang tak baik. Dia nak terbaik dengan cara dia, daripada dia yang terbaik. Kemudian bila kita sampai kematangan, kita mencorakkan hidup kita bagaimana? Ada orang pada hari ini dia mencorakkan hidup dia dalam keadaan yang indah, cantik. Dia sambung apa mak ayah buat dah cantik tu, dia cantikkan lagi. Ada orang yang mak ayah dah buat cantik dah. Kemudian dia menghitamkan catatan dan coretan dekat kain putih dia tu. Dan dia lah menghitamkan, dia memilih untuk menghitamkan. Ada orang kadang-kadang dah cantik dah, tapi kemudian dia melukis dengan lukisan yang horror, lukisan hantu, lukisan menyeramkan dalam kehidupan dia. Jadi maknanya kita selepas mak ayah yang mencoretkan apa kehidupan kita tu, maka kita menyambung lukisan itu. Okey. Setelah kita mencoretkan cerita-cerita hantu dan menyeramkan dalam kehidupan kita ini, maka kehidupan kita ni akan jadi tidak tentu arah, kan? Dihantui oleh hantu. Dihantui oleh apa yang kita coretkan dalam kain mana kain kehidupan kita tu. Kita mencoretkan dan kita yang jadi tak tentu arah. Jadi adakah catatan itu akan tetap di situ? Maka Allah Subhanahu wa taala boleh kembalikan kita sebagai kain putih semula untuk kita kembali mencorakkan hidup kita itu. Kita mulakan semula. Kita mulakan semula, kan? Jadi maknanya Allahu yabda'ul wa huwa alladhi yabda'ul khalq thumma yu'iduhu. Dialah yang menciptakan awal kejadian manusia, kemudian dia boleh mengulangkan kembali untuk kita corakkan balik kehidupan kain putih kita itu dengan cara yang menceriakan kita, membahagiakan kita, dengan cara yang maknanya menjadikan hidup kita tu lebih bermakna lagi. Setelah kita contengkan dengan cerita-cerita dan rupa hantu dalam kehidupan kita tu. Jadi bapak kakak tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, hari ini kita nak kongsikan bagaimana kita berfikir dan apa yang kita rasa. Apa yang kita fikir dan apa yang kita rasa, yang pada mulanya adalah seperti kain putih, tetapi kita telah mencomotkan dia, kan, keliling kita ni. Dan kita nak kongsikan pada hari, macam mana kita nak klorokkan balik, kan? Macam mana kita nak putihkan balik, lunturkan balik, kan, supaya dia jadi kain putih balik, untuk kita corakkan dengan keadaan yang baik balik. Jadi kita nak kongsikan pada hari ni, ya. Jadi bagi kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Benda pertama yang kita kena faham adalah dalam kehidupan kita ni, kita tidak semua kita direzekikan duduk dalam keadaan dipanggil dalam bahasa Arab bi'ah solehah. Bi'ah solehah ni maknanya persekitaran yang baik. Tak semua kita direzekikan macam tu. Jadi kadang-kadang kita hidup dalam keadaan yang bi'ah sayyi'ah, maknanya persekitaran yang cukup negatif. Dan persekitaran yang negatif ni sebenarnya 90% dia menjadi toksik kepada apa yang kita fikir dan apa yang kita rasa. Dia menjadi toksik, dia menjadi satu contaminated, mana tercemar pemikiran kita dan juga apa yang kita feel, apa yang kita rasa, yang kemudiannya kita mencorakkan kain putih kita tu. Jadi ibu kakak tuan-tuan muslim sekalian, benda yang kita kena faham, satu benda yang kita kena faham, mula-mula kita kena faham adalah sekeliling kita 90% kebanyakan kita hidup dalam keadaan toksik. Bayangkan kalau kita seekor ikan dan kita hidup dalam keadaan toksik, maka ikan kita takkan sihat, kan? Cungap-cungap ustaz. Cungap-cungap, dia takkan sihat, kan? Kalau kita tangkap ikan tu pun tak boleh nak hidup dalam keadaan baik. Dan sebenarnya kita hidup di dunia ni macam kita nampak macam okey, udara kita okey, makanan kita okey, tapi environment rohani kita yang membentukkan akal kita dan feeling kita, hati kita penuh dengan toksik. 90% adalah toksik. Dan hari-hari kita mendengar tidak kurang daripada 10,000 pemikiran-pemikiran yang toksik kita. 10,000 Okay, bayangkan, katakan kita duduk kat office, kan, kita kawan kita sebelah, susahlah bos ni,
satu pemikiran kan. Kita macam kenapa dia bos susah? Tak adalah, dia tak faham saya. Ui, bos tak faham. Dah dua dah. Kan. Setiap patah-patah perkataan, Setiap baris asal keluar perkataan ni toksik ada. toksik. Yang mentoksikkan yang akhirnya dia lekat dekat pemikiran dan feeling kita, yang kemudian kita mencorakkan kehidupan kita tu dengan penuh toksik. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian kan, jadi itu benda yang sangat penting. Every thought we think kan create reality kan. Maknanya apa benda, setiap benda yang kita fikir dia akan create kita punya reality kehidupan kita tu. Jadi kalau toksik ini yang kita fikir akhirnya masuk dekat badan kita, dia akan menjadikan reality kehidupan kita miserable. Realiti kehidupan kita memang teruk, memang keadaan yang huru-hara kita rasa. Kita takkan enjoy duduk dekat office kita sebab toksik itu telah masuk ke hati kita. Kita tidak akan enjoy dalam keluarga kita. Kan sebenarnya yang membuat kita bahagia bukan orang lain tau, diri kita sendiri. Tapi toksik itu masuk dan kita membiarkan toksik itu masuk, maka menyebabkan kita jadi maknanya tak sihat lah dari sudut rohani dan pemikiran kita ni. Jadi sebab itulah ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan sekalian, ingat perkataan ini. Kerja keraslah untuk kita membersihkan toksik daripada pemikiran dan apa yang kita rasa. Bekerja keraslah, dan benda ini bukan mudah. Berapa ramai orang yang cuba bekerja keras untuk membersihkan toksik dalam pemikiran dan hatinya, dan dia give up. Dia kata, alah susah lah, dan dia kembali kepada kehidupan bertoksik itu. Dia kembali mencorakkan kain dia itu dengan cerita-cerita dan gambar-gambar yang penuh dengan huru-hara, penuh dengan keadaan yang maknanya menakutkan kehidupan dia ni. Berapa ramai itu. Jadi kita kena berusaha. Kita kena berusaha untuk membersihkan toksik-toksik dalam pemikiran kita ni, dan benda ini bukan mudah. Kan? Sebab itu nanti kita akan tengok macam mana Allah Al-Mu'id, Allah Subhanahu Wa Taala yang mengulang kembali kehidupan kita ni, dan macam mana Allah Subhanahu Wa Taala itu akan membantu kita dalam kita kembali memutihkan kita punya kain putih yang memang dibekalkan pada kita, yang kita sedang mencorakkan hari-hari. Dan kalau kita tengok, cuba kita visualizekan, kita visualkan, Allah, kan putih aku penuh dengan keadaan yang sedih, huru-hara, tak puas hati, sakit hati. Ada gambar mak mertua bertanduk, ada gambar suami bertaring, ada gambar anak-anak yang berekor. Jadi kita yang mencatat, dan cara kita mandang tu adalah toksik kita tu, memandang itu macam tu. Maka hari ni kita nak nyahkan benda-benda tu, kita putihkan balik, kita lukiskan balik. Bagaimana cara dia? Tunggu, kita akan sambung selepas kita berhenti rehat seketika. Macam mana sebenarnya Allah bantu kita. Jangan risau, jangan takut, kehidupan kita ni ada Allah untuk bantu kita. Jadinya dah nampak kotor, dapat comok, berselerak dan sebagainya tu, kita ada cara sebenarnya untuk kita kembalikan kepada keadaan asal. Macam mana caranya? Kejap kita akan kongsikan. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami, tentunya hanya di IKIM. Sama-sama itu anda tekan butang share. Jom kita sama-sama kempen Pesona di Zarah merata-rata, kan, di FB masing-masing, insya-Allah. Kita akan sambung lepas ni, terus bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق Selamat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini menerusi perkongsian persona di Zara bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin berkenaan dengan Asmaul Husna, penyelesai masalah keluarga dengan nama Allah SWT yang ke-59 hari ini, Al-Mu'id. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz untuk awalan tadi. Bagaimana ramai tanya dah, ni nak guna peluntur jenis apa ni Ustaz? Kadang-kadang rasa dah cantik dah lukisan-lukisan yang ditambah selepas ibu ayahnya melukiskan Ustaz. Warnakan kata abstrak sangat sampai dah kalang kabut jadinya Ustaz. Ya Allah, mungkin Ustaz kita nak sambung lagi perkongsian kita hari ini. Silakan Ustaz. Okey. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. So jadi mana kita bincang tadi, kita kongsikan tadi. Pertama sekali kita kena faham bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dan thumma yu'iduhu, dan Allah boleh mengembalikan kita pada keadaan asal kita kan. Dan apabila kita dah kongsikan bahawa hidup kita ibarat kain putih, ini menurut hadis Nabi SAW, mak ayah mula-mula yang mewarnai, kemudian kita akan meneruskan lukisan-lukisan kehidupan kita ni. Dan kadang-kadang kita yang memilih untuk melukis perkara-perkara yang tak baik dalam lukisan kehidupan kita ni. Jadi sebenarnya, okey, bagaimana caranya, selepas kita tahu kan, bagaimana caranya untuk kita membersihkan toksik-toksik yang ada dalam pemikiran kita. Bagaimana cara dia? Okey, 3 step dia. Step dia 3. Yang pertama apa? Yang pertama, kena ada kesedaran, kena ada awareness. Awareness ni apa? Kena sedar memang kita sedang bertoksid. Itu benda penting sekali. Kalau tak sedar, kita tak akan dapat step kedua. Kalau tak ada kesedaran, step pertama kena sedar. Oh betul lah, memang aku sekarang sedang bertoksid lah. Aku tengok suami aku macam bertaring, bergigi kan. Aku tengok hidung dia dah tinggi sekarang. Aku tengok dah macam-macam lah keadaan dia. Dia siapa yang bertoksid sebenarnya ni? Maknanya Suami dia ke dia? dia lah. Suami lah. bertoksid. Dia pun dia tengok suami tu dah macam gitu. Dah malah aku cakap dah 3 bulan tak bercakap. Malah aku cakap dah 2 bulan berlari daripada rumah kan. Sebab cara kita melukis dalam kehidupan, dalam lukisan kehidupan kita tu, macam mana cara kita melihat suami tu. Pertama sekali, ibu kakak tahu sekalian, kita kena faham kita sedang bertoksid. Itu benda pertama sekali kita kena faham. Jadi sebab itulah dalam Islam ada diajar untuk kita dipanggil muhasabah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda menyebut, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu hendaklah sentiasa bermuhasabah diri kamu sebelum nanti kamu sendiri akan dihitung, dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah ni kita duduk, kita kata, aku ada benda tak kena cara aku berfikir ni. Aku ni kalau berfikir asyik salahkan orang aja. Salahkan orang gaji, salahkan suami, salahkan bos, salahkan kawan-kawan. Mentaliti dia mentaliti toksik, menyalahkan orang aja. Maknanya itu something wrong. Tapi kalau kita tak perasan, kita akan feel good dengan benda tu. Kita rasa release. Sebab memanglah kalau ada satu kesalahan, seseorang perlu dipersalahkan. Kalau ada satu kesalahan, mestilah kena ada seseorang yang ambil tanggungjawab kesalahan. Apa paling mudah? Tuduh orang lain. Itu paling mudah. Nak tuduh diri sendiri macam tak sampai hati. Nak tuduh diri sendiri macam, okey, aku okey apa kan. Dah tak sampai hati kan. Maka tuduh orang. Orang tak dapat, apa yang paling mudah? Tuduh jin. Ini semua jin lah, sihir kena sihir dengan sihir. Oh, betul saja. Ya, ada memang, kita tak nafi benda tu wujud, tapi berapa ramai orang sebenarnya membuat tuduhan untuk melegakan psikologi dia. Saya kan, rumah saya ni asyik bergaduh ni, sebenarnya ada jin ni kan. So ini maknanya untuk melega. Ada satu kesalahan, seseorang perlu dipersalahkan. Apa yang paling mudah? Salahkan orang lain. Itu paling mudah. Dan berapa ramai orang memuhasabah bahawa kesalahan dalam rumah tangga ada
diri dia, sumbangan diri dia pada permasalahan itu. Berapa ramai orang ada awareness benda ni? Berapa ramai ada orang kesedaran benda ni? Berapa ramai orang yang telah bermuhasabah pada benda ni? Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, secara jujur, pada malam ini jom kita bermuhasabah. Kita muhasabah, kita muhasabah, kita muhasabah. Ya, suami aku buat hal, tapi berapa banyak sumbangan peratusan yang dia jadi buat hal. Aku lama dah buat tak tahu kat dia kan. Aku dah lama dah tak pandai nak tackle dia macam mana. Lama dah kan. Maksudnya kita tackle sebelum kahwin saja. Selepas kahwin tak ada nak fikir tackle isteri. Padahal tackle isteri itu sampai akhir hayat tau. Tackle suami tu sampai akhir hayat. Menguratlah setiap hari. Mengurat kan? setiap hari. Isteri kita, suami kita mengurat setiap hari. Bukan mengurat orang lain. Mengurat isteri kita balik, suami kita balik. Benda ni kena ada kesedaran. Sedar dulu mana kelemahan tu. Kena ada sedar. Sebab tu muhasabah penting sangat kan. Dan ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, syarat bertaubat kan. Taubat, Islam suruh kita bertaubat kan. Islam suruh kita bertaubat tu maknanya kita menyesali kesalahan kita. Prasyarat taubat adalah kemahiran melihat kelemahan dan keaiban diri. Okey, itu prasyarat untuk bertaubat. Kita perlu kemahiran melihat kelemahan dan keaiban diri. Orang yang tidak ada kemahiran ini susah nak bertaubat. Kita berkata, "Alah, aku ni susah nak minta maaf pada suami lah. Aku susah minta maaf pada isteri lah, walaupun aku tahu aku salah." Sebab apa? Kita tidak punya kemahiran untuk melihat kelemahan diri kita tu. Itu benda yang pertama. So, Islam agama yang menyedarkan kita ya, untuk kita menyedarkan kita ada kelemahan, kita ada kesalahan. Duduk sekejap, perhati sekejap, muhasabah sekejap. Awareness sangat penting. Awareness sangat penting. Apa masalah ni? Ada kesedaran tu sangat penting. Aku ada kelemahan juga. Bukan semua suami salah. Kadang-kadang aku juga menyumbang kepada benda itu. Bukan semua isteri salah. Kadang-kadang dia melawan tu sebab apa? Sebab aku dah selalu mencocok-cocok dia kan. Trigger dia pada benda-benda yang saja je cocok dia kan. Orang tu, makcik tu bagusnya baik, cocok dah cerita nak kahwin lagi lah apa. Mana tak angin makcik tu, kau dah lah tak mampu nak bergurau benda macam tu. Contoh. Jadi maksudnya, jadi maknanya kadang-kadang kita punya sumbangan kepada jadinya benda-benda yang tak baik itu. Itu pertama, muhasabah. Muhasabah sangat penting. Selalulah muhasabah. Kemahiran ni kemahiran yang sangat penting diri kita. Baru kita boleh menjadi orang yang hebat. Kalau kita tahu kita ada kesalahan dan kita perbaiki kesalahan-kesalahan itu. Kalau tahu kita ada kelemahan dan kita perbaiki kelemahan itu. Masalahnya kita tak sedar pun kita ada kesalahan dan kelemahan. Itulah masalah kita. Kan? So apa masalah kau? Masalah kau adalah kau tidak tahu kelemahan. Apa kelemahan? Apa masalah kau? Kau selalu cakap macam tu kan. Kau ada apa masalah kau? Masalahnya adalah kita tak ada kesedaran untuk ada tahu kita punya kelemahan tu kan. Kurang muhasabah. Kurang muhasabah Okay, itu yang pertama. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Yang kedua, step yang kedua adalah bersihkan. Kan? So setelah kita sedar, ada awareness, ada kesedaran, ada awareness, bersihkan, bersihkan daripada pemikiran kita benda-benda toksik ini, benda-benda sangkaan ini, benda-benda expectation yang tidak realistik ini. Cara macam mana? Cara nak bersihkan adalah bermula dua tempat, dua masa. Pertama sekali sebelum tidur. Saintis bahagian neuroscience memang mereka mengakui otak manusia ni dia tetap aktif waktu tidur. Sebab itu apa yang manusia jalani ketika dia hidup pada waktu siang boleh terbawa-bawa dalam mimpi. Betul. Kan? Boleh terbawa-bawa. Dan kadang-kadang kalau anda kata konflik dia sampai dia tak boleh nak tidur. Dia tak boleh nak deep sleep. Sebab apa? Sebelum tidur benda-benda tu ada kat otak dia tu. Jadi maknanya step kedua, ada dua masa penting sangat kita kena bersihkan. Pertama, sebelum tidur. Sebelum tidur, jangan sampai benda tu masuk dekat dalam tidur kita dan dia akan terpasak dekat mindah bawah sedar kita. Suami tak bagus lah. Alah, suami ni memang tak bagus. Alah, isteri memang menyusahkan aku, nak cerai lah. Mana benda tu dah ada dalam otak bawah sedar kita. Yang pilihannya apa? Bergaduh je, ceraikan aku. Itulah pilihan dia. Sebab apa? Benda tu ada dekat dalam minda bawah sedar kita. Itu yang mimpi ceraikan suami tu. Mimpi ceraikan suami. Sebab suami tak buat macam hal, tak ceraikan kita mimpi ceraikan suami. Okey?
Sebab itu ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian kan. Jadi apa Islam ajar? Sebab itu Islam ajar sebelum tidur apa kita kena buat? Maafkan orang lain. Maafkan diri sendiri, maafkan orang lain. Benda itu bukan saja pengajaran yang saja nak membuatkan kita maknanya sekadar amalan, tak, itu memberi kesan psikologi yang cukup tinggi dalam kehidupan kita. Ini bukan teori-teori. Itu bukan teori-teori. Kita maafkan, ya Allah, aku maafkan segala kesalahan suami aku, ya Allah. Dan kita jangan rasa tak adil memaafkan orang lain. Sebab apa? Kita memaafkan orang lain bukan untuk orang itu. Kita maafkan orang lain untuk diri kita. Bukannya untunglah dia Bukan dah dimaafkan. untunglah dia maafkan. Kalau betul dia ada dosa, dia kena datang minta maaf kat kita. Allah tu maha adil. Tapi hari ini kita memaafkan dia, kita melepaskan bebanan kita. Hari ini, malam ni, ibu-ibu, akak-akak, ayah, abang-abang boleh praktis terus sebelum tidur. Ya Allah, aku maafkan, ya Allah, segala kesalahan-kesalahan orang lain. Cuba kita tengok kita tidur. Kita tidur macam baby tau. Oh, nyenyak kan. Macam kita lapang otak kita. Ya Allah, aku maafkan, ya Allah. Segala expectation pada waktu tidur, sebelum tidur kita rendahkan. Suami aku memang perlu macam ini, tapi dia memang tak boleh macam tu. Doakan, ya Allah, bagi dia kekuatan untuk menjadi suami yang berwatak rijal, ya Allah. Tapi dia tak mampu lagi, tak apalah, aku maafkan dia. Dan expectation kita rendahkan sebelum tidur. Okay? Orang ni kena macam ini, anak kena macam ini, anak kena macam ini. Itu expectation, kadang-kadang tak realistik. Kan, kadang-kadang terlalu tinggi, kadang-kadang tidak match kan dengan kemampuan anak itu. Perkataan orang lain boleh buat, takkan awak tak boleh buat. Tidak terpakai pada semua benda. Tak terpakai pada semua benda. Kalau kita ukur, okay, katakan saya bariskan hari ini beberapa haiwan, ada gajah, ada ikan, ada monyet, kan, ada burung, kan, ada anjing laut. Saya bariskan, saya kata okey, sebagai penilaian yang adil, saya akan buat satu penilaian yang sama. Sila panjat pokok itu. Kalau saya suruh panjat pokok itu, gajah besar mana dan gagah mana, dia tak boleh panjat. Dan Dia tenung je lah. dia tenung je. Nanti kita akan cakap, kau ni agak gemuk je lebih kan. Kau panjat pokok pun tak ketiga kan. Maka kita akan cakap, monyet, kau terbaiklah monyet. Maknanya monyet adalah terbaik sebab dia boleh panjat pokok. Sebab apa? Ukuran kita adalah panjat pokok semata-mata. Kita akan marah ikan keluar zon selesa ikan. Come on ikan, kau duduk zon selesa ni kenapa? Ni monyet boleh buat, takkan kau tak boleh buat? Dia memang tak boleh. Dia keluar, dia mati. Almarhum dia kalau dia keluar. Tak boleh. Jadi orang lain boleh buat, tak, kita tak boleh buat. Tak semua terpakai pada semua tempat. Kena adil saja. Kena adil dalam berfikir. So maknanya expectation kita rendahkan sebelum tidur. Okey, suami aku macam ini, isteri kena macam ini, suami kena macam ini. Ya Allah, aku maafkan, ya Allah. Dia tak mampu, Tuhan. Aku doakan, ya Allah, satu hari dia mampu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Tuhan. Dia sebelum tidur, maafkan orang, doakan orang, maafkan orang, doakan orang, maafkan orang, doakan orang. Kan? Doakan tu mana expectation kita rendahkan. Staff kita, buat kerja salah je, ya Allah. Dia aku tahu dia cuba terbaik, Tuhan, tapi memang dia tak boleh buat kerja. Aku doakan dia, Tuhan, ya Allah, aku doakan. Jadi expectation kita akan lebih rendah lagi. Kita akan lebih tenang lagi. Kebaikan pun datang kepada kita. Kebaikan pada kita. Itu Allah sebut dalam Quran. In ahsantum li anfusikum. Kau buat baik, sebenarnya kamu berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Dia akan pulang balik ke kita tu. Okey. Itu waktu pertama. Waktu kedua yang paling penting kita nak jaga adalah ketika pagi bangun tidur. Sama juga. Bangun tidur pagi-pagi, maafkan orang, doakan orang. Maafkan orang, doakan orang. Doakan diri kita. Kita bagi kita bangun tidur, kita terus doa untuk diri kita kan. Dan doakan untuk isteri kita. Ya Allah, isteri aku ni memang hari ni memang mungkin hari ni dia akan buat aku marah lagi, Tuhan. Aku doakan hari ni dapat gaya kan. Sebab hari-hari dia macam tu. Tapi hari ni aku harap lah, maknanya dia tak macam tu. Aku hari harap tak macam tu. Jadi aku doakan baik kan. Abang, cepat sikit. Alamak kan, dia dah start lagi, Tuhan. Mula habis doa kan. Tak apa, besok doa lagi. Cepat sikit. Maknanya doa banyak-banyak. Ada orang cakap doa tak jadi apa-apa pun. Tak. Kadang-kadang kita doakan, kita tak perasan kebaikan yang lain yang terbit pada isteri itu. Kita tak perasan tau. Sebab kita doa minta A, dan kita rasa A tu menyusahkan kita. Tapi kita doa, isteri tu jadi ada tumbuh B, tumbuh C yang baik, yang kita tak perasan. Jadi maknanya, dan kita takkan anggap dia baik sebab kita minta A. Mesti kena ada A. Itu expectation kita. Jadi bangun tidur sangat penting. Sangat penting. Sebab tu celik mata Allah ajar untuk kita doakan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bangun tidur celik-celik pun berdoa dulu. Doa diri kita, doa untuk orang lain, kan? Jadi itu step kedua. Step kedua, bersihkan otak kita, toksit. Caranya mana? Sebelum tidur. Hatta ahli psikologi, dia menyusun satu sistem, dipanggil Centuation.
Situation ni maknanya kau sebelum tidur kan kau dengar muzik-muzik kan, kau dengar muzik-muzik. Jadi nanti kau akan lapang, jadi kau akan lupa benda-benda buruk kan. So jadi maknanya kau tidur pun jadi tak lekat dekat otak, bangun pagi-pagi pun kau akan lapang. Ahli psikologi dunia pun terpaksa buat sistem kau kena dengar lagu-lagu ada jenis-jenis lagu dia. jenis lagu dia kan. Betul. Jenis lagu. Islam dah ajar. Kan maknanya sebelum tidur baca doa kau orang, maafkan orang, lagi lapang diri kita ni. Maknanya bukan benda luar yang menyenangkan kita, benda dalaman ni yang membahagiakan kita. Bahagia datang daripada dalam, bukan datang daripada luar semata-mata kan. Tak nafikan luar juga ada membantu, tapi dalaman sangat penting dalam kita membina kebahagiaan. Kan itu bersihkan. Doakan, maafkan dan doakan. Maafkan, doakan, maafkan dan doakan. Okey, untuk yang ketiga, tunggu. Kita tunggu sekejap. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Anda runsing merancang keuangan? Anda pening memikirkan masalah kehidupan? Kami ada solusinya. Jangan lupa untuk ikuti segmen Bijak Wang bersama dengan Tuan Samsudin Kadir setiap Jumaat jam 3.10 petang, eksklusif hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ingat macam nak beli penapis air. Tapi harganya macam mahal sangat lah bang. Tak usah risau, sistem bayar mudah kan ada. Ya, tapi cuba abang jumlahkan semua. Kalau habis bayar sampai 7 ke 8 ribu. Habis tu nak buat macam mana? Rumah kita memerlukan penapis air. Dan kalau boleh yang ada 3 saluran tu. Air panas, sejuk dan beralkali. Kini, dengan Super Oxygenated Dispenser Superfine, anda dapat membeli satu sistem penapis air dengan 3 saluran, iaitu air panas, sejuk dan beralkali. Harga promosi cuma RM2499 sahaja. Termasuk penghantaran dan siap pasang. Boleh dibeli secara tunai atau ansuran. Jumlah bayaran ansuran sama harga dengan harga tunai. Bayaran deposit serendah cuma RM699 dan ansuran serendah cuma RM300 sahaja. Itu pun cuma 6 kali bayaran sahaja bang. Yang syoknya sebab ada tawaran istimewa, servis percuma yang bernilai RM600 untuk 2 tahun berturut-turut jika belian secara tunai. Syoknya bang, dengan sijil halal dari JAKIM, lulus ujian tapisan sirim, waranti 1 tahun, jimat elektrik dan yang paling penting seisi keluarga kita dapat mengamalkan air minuman bersih, selamat dan berkualiti. Dan lagi seronok pasal ada 3 saluran untuk diminum. Air panas, air sejuk dan beralkali itu. Tunggu apa lagi? Sebarang pertanyaan nak pasang, hubungi Superfine Marketing 019-224-6333 019-224-6333. Layari Facebook kami, Superfine. Cepat, jangan tunggu lagi sebelum promosi kehabisan. Dengan Superfine, suri rumah dikecualikan dari memasak air setiap hari. Inspirasi Inforia Islami kembali bersiaran waktu ini menerusi Pesona Dizarah bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin dalam Asmaul Husna penyelesai masalah keluarga. Kita bawakan nama Allah SWT Al-Mu'id untuk kita sama-sama kongsikan. Ada sahabat kita Umi Hanani Nasuha di FB, Ustaz kata memang kena kental ni nak amalkan dan istiqamah dengan amalan-amalan ini. Memanglah syurga bukannya murah Ustaz kan. Masya-Allah. Dan kita kongsikan tadi untuk cara-cara nak detox dalam diri kita. Yang pertama tadi kena ada kesedaran, kena lihat kelemahan diri kita, muhasabah selalu. Yang keduanya kena bersihkan, maafkan dan doakan orang waktu paling baik sebelum tidur dan lepas bangun tidur. Dan benda awal benda akhir kita buat itu, dan benda awal kita buat di setiap hari adalah memaafkan dan juga mendoakan. Yang ketiga Ustaz? Okey. Kemudian yang ketiganya, Ibu Bakat tuan-tuan sekalian, kita balik-balik daripada perkongsian kita adalah kita nak lukis balik kita punya kehidupan kita kan. Okey, maksudnya kita detox balik. Okey, tadi kita dah ada awareness, gambar ni memang horror lah. Gambar ni memang tak bagus untuk aku. So kita bersihkan. Kita cuci, kita sudah ada kain putih balik. Okey. So step ketiga apa? Step ketiga dia adalah tulis. Okey. Tulis sebelum kita nak lukis tu, apa benda yang kita nak lukiskan. Tulis kan. Sebab itu benda menulis ni nampak simple tau. Tapi itulah ayat pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut auzubillahi minasyaitanir rajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam.
Kan? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia daripada maknanya khalaqal insana min 'alaq, daripada segumpal tanah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia, yang mengajar kamu dengan perantaraan qalam. Mengajar kamu daripada perkara yang tidak kamu tahu. Jadi maknanya pen sangat penting. Okey, sebelum kita lukis pada hari ini, kita ambil satu pen kita berdasarkan ayat Al-Quran. Okey, maknanya berdalilkan Al-Quran surah Iqra, ayat pertama yang Allah turunkan ini, kita tuliskan pada hari ini apa yang kita nak buat. Okey, hari ini aku nak keluarga yang bahagia. Sekarang ni dah tak cakap dengan suami 2 bulan. Kan? Kita sedar tu. Kita sedar dulu, tak sedar. Kemudian doakan, maafkan. Yang keduanya kita bersihkan dulu. Sekarang kita nak melukis. Kita lukis tu, kita lukis secara realistik dia, secara sunatullah dia panggil. Secara sunatullah, bukan mengharapkan miracle tau. Secara sunatullah dia, apa aku nak buat? Sunatullah ni mana sifir alam. Secara sebab musabab dia, cause and effect dia. Aku buat macam ni, apa akan jadi? Okey, suami aku ni sebenarnya dia memang tak bercakap dengan aku. Sebab apa? Kalau bercakapnya memang aku akan lawan dia dulu, sedangkan dia memang nakkan perhatian nak cakap. Okey, tulis. Okey, kalau dia dengar aku nak ni, tulis. Mungkin benda yang tak realistik, mungkin benda yang realistik, tapi tulis dulu. Positifkan dulu. Tulis. Hari-hari kita akan tengok dan usaha buat. Tuliskan menurut sunatullah, menurut sifir alam yang boleh kita buat. Kena tulis. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian kan, kena tulis. Jadi maknanya bila kita tulis, katakan kita hari ni nak jadi jutawan contohnya kan, tak mustahil tau. Jadi kita bersihkan dulu. Okey, otak kita bersihkan dulu. Awareness dulu, ada kesedaran. Aku nak jadi jutawan, tapi kerja tidur subuh sampai tengah hari jadi jutawan. Apa macam ini kan? Okey, sedar. Okey, kemudian bila sedar, okey, kita maafkan diri kita, doakan diri kita, doa minta Allah bagi jalan. Yang ketiga, tulis apa nak buat. Okey, aku nak jadi jutawan. Caranya adalah macam mana? Mulalah nak buat mungkin bisnes online dululah ya. Mungkin nak buat gini, tulis. Kena tulis lah, saya tak boleh sekadar kita tak fikir saja kan. Tak boleh. Allamal insan, Iqra allazi 'allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Daripada tak tahu, dengan menulis Allah akan bagi idea kat kita. Oh, masya-Allah. Kan? Mana Allah akan bagi kemar. Bila kita kena nampak, kena catat. Benda tu kena tulis. Kan? Secara visual kita tengok. So dia maknanya bila kita macam itu, secara sunatullah dia, nanti pemikiran kita akan menuju ke arah itu. Hari-hari ke arah itu. Seperti mana kita merancang kan, masuk office kita, rancang juga kebahagiaan rumah tangga. Rumah tangga juga kena rancang kebahagiaannya macam mana. Kena rancang keadaannya macam mana. Kena rancang, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian. Bukan boleh berserah kan, maknanya terpulanglah tanpa usaha. Kena rancang. Okey. Dan yang terakhirnya, zikirkan nama Allah ya Mu'id. Ya Mu'id, wahai yang mengulangkan kembali. Daripada kecil kita tidak pernah ada sangka buruk dekat orang. Daripada kecil tak pernah ada sakit hati, tak ada rasa dendam, tak ada rasa apa. Itulah kita, betapa lapangnya hati kita sehingga kita sihat. Kecil tak adalah nak jaga jantung sebab apa? Sebab sakit hati kat orang. Dah besar sakit hati kat orang, jantung pun sakit jantung kan. Kena sakit dan sebagainya. Sebab apa? Tanyalah ahli kesihatan. Daripada mana datang sakit? Datang sakit daripada pemikiran yang negatif. Kan? Daripada negatif, pemikiran negatif itu punca pada sakit. Kan? Jadi apabila pemikiran negatif, kita nak cari jalan, nak cari keluar, kita mula merokok. Dah tambah 2, merokok tu sendiri pun jadi negatif. Pemikiran negatif, dah 2 sakit dapat. Dengan pemikiran negatif, ada orang yang ambil barang-barang terlarang. Barang terlarang tu jadi penyakit sendiri. Pemikiran negatif jadi penyakit, kena tangkap satu hal pula. Lagi dah 3 penyakit. Dia semuanya bermula dengan cara kita pemikiran. Zikirkan ya Mu'id, untuk Allah balikkan balik kain putih kita tu. Dan kita lukiskan balik kain putih kita tu. Baca banyak. Bagi orang yang ada toksik banyak kat otak ni kan, mana asyik tak boleh, asyik apa semua, berzikir ya Mu'id, ya Mu'id. Bayangkan ya Allah, seolah-olah balikkanlah kain putih aku balik ya Allah, untuk aku lukis kembali kehidupan yang bahagia. Kan? Ayah dah tolong lukiskan, kita sambung, macam-macam lukisan ada kat situ. Kan? Macam-macam haiwan ada kat situ. Kan? Macam-macam hantu dan mambang-mambang ada kat situ. Jadi kita padam balik ya Mu'id, ya Mu'id, ya Mu'id, ya Mu'id, bersihkan, ada awareness.
awareness, ada kesedaran. Kemudian kita doakan dan kita dapat bersihkan, kita dapat balikkan putih. Sekarang lukislah dengan bahagia. Lukis balik dengan bahagia kehidupan kita tu. Tidak ada istilah terlambat. Berapa umur kita? Umur saya 70, Ustaz. Tak ada terlambat, kan? Tak ada terlambat. Kalau kita boleh 70, baki umur kita beberapa ketika, sempat kita lukis bahagia, kita akan meninggal dengan senyum kebahagiaan. Ya, yang terlambat tu kalau dah meninggal tak sempat Tak sempat nak lukis balik. Maknanya masalah meninggal tu dalam keadaan yang sakit hati, dendam, tak puas hati, mengatur orang. Itu yang susah, itu yang mati macam kan. Mati Kerut dahi. berkerut dahi kan. Maksudnya sebab apa? Sebab tak sempat nak melukis. Tidak ada istilah terlambat. Ayah-ayah, ibu-ibu, tak ada istilah terlambat. So 3 tadi. Dan zikirkan ya mu'id, ya mu'id, ya mu'id, ya mu'id. Bayangkan ya Allah, kembalikanlah kain putih untuk aku lukis balik Tuhan. Hiduplah dengan keadaan bahagia, hiduplah dengan keadaan ceria. Jangan rosakkan setiap saat dalam kehidupan kita, sebab masa tidak akan kembali balik. Dan hidup umat Muhammad tak lama, sekitar 60-70 tahun. Dalam hadis Nabi, baina sitin wa sabi'in, sekitar 60 ke 70 tahun. Lebih tu bonus. Berapa ramai yang kurang daripada tu pun dah tak ada. Berapa ramai. So jangan sampai saat-saat hidup kita lalui dalam keadaan yang mendongkol, tak puas hati, jantung kita pun bergerak kuat, nanti kena sakit jantung, kena stroke dan sebagainya, sebab tak sihat, sebab daripada pemikiran yang negatif itu. Ya, jangan fikir banyak sangat. Wallahualam. Masya Allah. Dan ada sahabat kita yang tanya satu yang baik juga, Ustaz kata, baru kehilangan pekerjaan disebabkan gaduh dengan bos, kata, adakah saya boleh juga mengamalkan fikir yang Ustaz ajarkan tadi untuk kita kembalikan untuk bersemangat dapat cari kerja dan sebagainya, Ustaz? Okey, secara mula-mula apabila kita gaduh dengan bos, memanglah dah bos kita gaduh, kena memang berhentilah kan. So jadi maknanya bukan penghujung hidup kita. Ya, kita gaduh dengan bos, kita kena berhenti kerja. Rezeki bukan daripada bos, rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu usaha saja. Sekarang ni banyak lagi kerja-kerja yang kita tak perasan dia itu kerja. Sebab tu awareness penting. Step pertama, kesedaran penting. Jangan grounded dengan apa yang kita buat. Kita hanya buat satu bisnes kan. Katakan kita dalam bidang accountant contoh kan. Kena buang sebagai accountant dan tak nampak benda lain lah. Banyak lagi. Kau tidak tak kenapa budak-budak muda sekarang ni, kenapa banyak jutawan senyap jual online ni, jadi jutawan senyap. Maksudnya apa? Banyak lagi bidang. Itu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah berputus asa. Baca ya mu'id, ya mu'id, ya mu'id, ya mu'id, supaya kita detox, kita ketepikan toksit kat dalam otak kita ni yang menjadikan kita sentiasa dalam keadaan negatif dan gagal dalam kehidupan kita tu. Baik, Masya Allah. Ada satu lagi soalan daripada sahabat kita di WhatsApp Ikim. Kata sekarang dalam keadaan berkira-kira nak bercerai dengan suami, sebab suami seorang yang tajam kata-katanya. Katanya, saya yakin suami begitu sebab kurang ilmu agama. Sering ucap sahabat kita ni wanita neraka, tak reda pada perkara-perkara kecil. Dia pun kadang-kadang Ustaz kata, dan sahabat kita ni takut setiap kata-kata akan menjejaskan akhiratnya. Jadi boleh ke saya mengambil keputusan untuk bercerai dengan suami tu, Ustaz? Okey. Orang kata-kata yang tajam ni, kata-kata tajam ni ada 2 jenis. Satu memang dia tak faham. Satu lagi memang jenis diri dia. Berapa ramai orang agama sendiri pun mulutnya agak tajam juga tau. Kan? Maksudnya jenis diri dia macam tu. Karakter dia. Itu mujur dah ada agama. Setara dah agama kadang-kadang kan. Itu masih tajam. Bayangkan kau tak ada agama. Jadi maknanya tak semestinya begitu. Ada orang yang karakter macam tu. Dia ada sama ada ada panggil respon spontan. Respon spontan ni dia akan dulu. Awak ni apa tahu, orang perempuan mana tahu, respon spontan. Ataupun dia ada respon sinis. Respon sinis sedap awak masak hari ni. Kenapa semalam tak sedap ke? Dia respon sinis Okey, respon sini. 2 benda ni kadang jadikan seorang tu tak tahan. Cuba bayangkan kalau kita boleh tackle 2 benda ni, kan benda lain banyak yang bahagia. So maksudnya apa? Bagi saya, kalau nasihat kakak ni, kakak, kalau suami tu jadi macam tu, akak bukan memilih untuk cerai ya mungkin, tapi kalau akak ada anak-anak apa semua, akak menyelesaikan masalah personal akak. Tapi masalah secara kolektif belum tentu selesai. So, banyak lagi benda macam tu. Kan bagus kalau akak pergi beli dan cari baju kalis peluru. Itu kan lagi bagus. Akan nak ubah suami, memang tak boleh lah kalau dia memang karakter macam tu. Akak ubah dia, akak belajar
kalis peluru. Tajam mana pun, tajam mana pun dia tak pisau tembus. dibaling tak Kan? tembus. Maksudnya tak kisah punya kan. Dan bagi untuk akak macam ini, mana kena buat sabar dan memang kena belajar untuk kalis peluru. Baca banyak-banyak zikir la haula wala quwata illa billah. Ya, maknanya tiada daya dan tiada kekuatan melainkan daripada Allah. Siapa yang baca zikir ini, Allah akan bagi dia kekuatan untuk dia membuat suatu benda tu. Kan? Cerai diizinkan, tapi dia bukan pilihan yang pertama lah ya. Dia, kalau dah berlaku mudarat kan, kena sampai mudarat zahir kan, dah sampai mudarat luka ke apa semua, adalah keharusan syarak dia. Kalau setakat kena kata pun semua, ada keharusan syarak juga, psikologi kita tak tahan. Tapi kalau boleh selesai, sama ada suami berubah atau kita beli kalis peluru, beli 3 lapis maknanya beli tu maksud Selalu buat 1,000, kali ni buat 3,000 kali. jadi kita lah nekatkan diri kita, zikir banyak-banyak kan. Lukis balik pandangan suami tu. Semua benda ada sebab dia kan. Jadi apa trigger dia macam tu, mungkin dia ego sampai ke mana dia kan. Maknanya biarlah kan, kita doakan yang terbaik, dan kita bina kalis peluru, bina kebahagiaan kita, lukis kehidupan kita kan. Kalau kita fokus pada suami tu, kita akan dah start lukis, ada taring lah, ada tanduk lah, ada ekor lah, mata mulutnya ada api, benda macam naga lah. Kita akan dapat macam mana kita nak hidup dengan macam gini, sebab lukisan kita macam tu. Mata bakas dah juga. Kita tengok, dia ni akan menyembuh api kat aku, mulut tu berasap tu. Kita dah lukis suami macam tu, memang susah lah kita. Akak padam balik benda tu, bentang balikkan putih akak, lukis balik. Lukis balik sebaik-baiknya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Dan kita sampai ke hujung dah Ustaz. Sedikit penutup dan juga doa untuk sama kami aminkan. Okey, sebagai kesimpulannya, ibu kakak tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian kan. So hari ini kita belajar nama Allah Al-Mu'id. Al-Mu'id ni mana yang mengulang kembali. Okay? Jadi kita minta supaya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ulang balik kehidupan kita tu seperti mana kita kecil. Kita kecil, kita ada kain putih yang diwarnai kehidupan kita dengan keadaan cantik. Mak ayah cuba warnakan dengan sebaik-baiknya. Kita sambung lukisan mak ayah. Sekalipun mak ayah kita dia tidak melukiskan benda yang bagus lah katakan, waktu kita kecil, sekalipun macam itu, selepas satu masa kita sendiri yang perlu melukis, menyambung lukisan hidup kita tau. So bersihkan. Ingatlah satu benda, sedarlah satu benda, 90% keliling kita membawa toksit dekat pemikiran kita dan hati kita. Apa yang kita fikir dan apa yang kita feel, apa yang kita rasa, dia memberi toksit kita. Dan kemudian kita akan lukis benda toksit itu dalam kita punya kain putih kita sendiri. Bukan kain putih orang lain tau. Kain putih kita sendiri. Hasilnya apa? Hilang kebahagiaan diri kita, hilang keceriaan diri kita, kan? Hilang kesihatan diri kita, kesihatan mental kita, kesihatan jantung kita, kan? Kesihatan mental berkaitan kesihatan jantung kita dan kesihatan yang lain kan. Orang pun tak suka dan sebagainya. So minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zikir banyak-banyak Al-Mu'id kan. Detox balik, buang toksik ni balik, buang toksik ada kat otak kita, kat hati kita. Lukis balik siapa tu suami, siapa tu isteri, siapa tu anak. Lukis balik apa itu rumah tangga kita yang kita nak kan. Jadi maknanya dengan cara awareness, ada kesedaran, bersihkan, maafkan sebelum tidur, dan pagi-pagi bangun tidur ambil kertas, tulis, tuju ke arah itu secara sunatullah dia apa nak buat. Dan Allah kurniakan kepada saya, DJ Kak Yati, ibu-ibu, kakak, abang-abang, ayah, adik-adik yang mendengar dan menonton kita, mudah-mudahan Allah kurniakan kita kehidupan yang bahagia. Amin. Amin ya rabbal alamin, bahagia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja, kita akhiri dengan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kebahagiaan kepada kami di dunia, ya Allah. Kurniakan kebahagiaan kepada kami di akhirat, ya Allah. Hindarkan kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, cabutlah segala kesedihan hati kami, ya Allah. Gantikan dengan kegembiraan daripada-Mu, ya Allah. Cabutlah segala permasalahan hidup kami, ya Allah. Gantikan dengan kurniaan-kurniaan-Mu, ya Allah. Gantikan kepada kami perkara-perkara yang baik, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkan kami dari segala
mara bahaya ya Allah, dari hasad dengki manusia yang menghasad ya Allah, dari kezaliman manusia yang jahat ya Allah, daripada gangguan jin dan syaitan ya Allah, daripada penyakit yang berjangkit ya Allah, daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kami dan negara kami negara yang diberkati dan dirahmati ya Allah. Peliharalah keamanan dalam negara kami ya Allah. Kurniakanlah keikhlasan kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Masya Allah, banyak ilmu kita perolehi. Sungguhnya kehidupan kita ni tak pernah ada yang mustahil untuk kita lakukan yang terbaik, Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Sampai bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat dengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.